haluan dah buka pendaftaran? Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas, kos sara hidup tinggi, pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011 2051 1909. Negeri Sembilan 102.7. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya, ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama Lut dan Pian di Warna Pagi. Suara kemanusiaan kita mulakan saat ini untuk kita cerita tentang macam mana apa yang kita sumbangkan, apa yang kita bantu, sangat-sangat memberi makna yang sangat besar kepada kehidupan insan di pelbagai tempat dan lokasi. Betul. Untuk itu kita bawakan kepada anda wakil-wakil dari Islamic Relief Malaysia, Brother Ahmad Nazmi Adnan, Pegawai Bahagian Penjanaan Dana, dan juga Sis Yusmarwati Yusof, Penolong Pegawai Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, brother dan sister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat kita? Okay. Sihat alhamdulillah, brother. Sis boleh try cakap sikit? Boleh dengar tak, Sis? Hello, dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Okey. Ada kejap mute unmute kan, kita berebut pula tu. Tapi apa pun alhamdulillah, kita pagi ini bersama Brother Nazmi dan juga Sis Yus untuk cerita tentang coretan kemanusiaan. Sebab kita ada 3 jejaka pagi ini, boleh tak kita bagi ladies first? Mungkin kita cerita. Sis kalau dah bersedia boleh teruskan. Boleh mulakan. Apakah sumbangan yang turut diterima oleh ARM juga? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada gangguan teknik tadi untuk line internet. Okey, selamat pagi di Jepian. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, berkenaan dengan apa tu? Apa yang bentuk sumbangan? Yang lain selain wang tunai ya. Untuk makluman pendengar IKIM, kita dekat Islamic Relief ni kita ada satu kedai kebajikan aman charity shop. Tempat di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Okey, kalau datang Islamic Relief Malaysia tu dua bawah tu kita ada charity shop. Mana charity shop ni kita menerima sumbangan dalam bentuk pakaian, barang-barang elektrik yang terpakai ataupun baru. Tapi kena pastikan barang tersebut masih boleh digunakan. Sebab barang-barang yang kita terima adalah untuk dijual balik semula. Dijual balik. Okey. Kita terima barangan yang terbaik sahaja, yang berkualiti, yang tak rosak, tak kotor. Kalau kata hantar barangan elektrik, masih berfungsi. Sebab kita nak jual balik. Sebab kita kat sini kita satukan konsep recycle untuk orang hantar barang tak. Kita hanya yang terbaik untuk jual balik semula, di mana hasil jualan kita gunakan untuk menampung konservasi untuk kempen-kempen di Islamic Relief Malaysia di dalam dan luar negara. Baik. Saya nak bagi tahu juga, sebelum ni kita pernah berjalan berkenaan charity shop. Ada lagi banyak adik yang tak tahu charity shop ni ditubuhkan pada tahun 2012 lagi.
2012 okey. 2012 sampai sekarang masih lagi beroperasi. Kalau kata nak datang studio, nak hantar barang, nak hantar pakaian, boleh datang pada waktu operasi setiap hari Isnin ke Jumaat 9 pagi sampai 2 petang. Okey. Datang waktu lah, jangan datang waktu Jangan datang waktu malam. jangan datang waktu Waktu pejabat lah sebaiknya ya, hari kerja. kerja. Sebab, Baik. Okey. yang datang letak tu. Okey, Sisius, baik. tak apa. Tak apa, kita beri peluang kepada brother Nazmi dulu sebab mungkin sebab ada putus-putus tak sikit apa dengar line sikit kita audionya. ni. Tak jelas sebenarnya. Mungkin brother Nazmi boleh ulang kembali poin-poin penting yang diutarakan oleh Sisius tu, dan juga apa lagi cara yang boleh dibuat oleh orang ramai lah untuk bersedekah ni dengan ayat. Brother Nazmi silakan. Okey, saya ni sikit lah berkenaan dengan apa yang Sisius bagi tahu tadi. Okey. Okey, Charity Shop ni dia bermula pada 2012, dia punya start operasinya lah. So dia di bawah Islamic Relief dan pejabatnya ada di Bandar Baru Bangi, Seksyen 9. So mana-mana dia merupakan satu, orang kata satu platform, satu medium jugalah untuk penerima untuk menerima, selain daripada menerima wang ringgit. So penerima boleh menerima dia punya barangan-barangan pre-love, barangan-barangan yang kata yang dah tak nak guna tu, tak tahu nak buat apa kan. So dia orang boleh mereka boleh menyumbang di Charity Shop. So hasil daripada pihak Charity Shop dia akan arrangekan lah, dia akan sorting apa semua, and then dia akan jual semula. Hasil daripada jualan tu yang kita akan arrangekan untuk membantu penerima manfaat lah. So itu sedikit sebanyak berkenaan dengan Charity Shop. Dan kalau untuk selain daripada Charity Shop, kita juga ada volunteers management ataupun tenaga sukarelawan. Ini kita bercakap berkenaan dengan medium-medium untuk sedekah. Volunteers management ni di mana kita provide, kita uruskan tenaga-tenaga sukarelawan yang berdaftar, yang berminat untuk membantu dari segi kita punya misi kemanusiaan. Sama ada di apa nama, terlibat sama ada terlibat dengan misi kemanusiaan di lapangan ataupun sebagai digital fundraiser. So mereka juga boleh jadi sebahagian daripada digital fundraiser. So bercakap mengenai digital fundraiser ni, kita ada online platform. So online platform ni adalah salah satu cara juga untuk donor ni menyumbang lah. So kalau bercakap mengenai online platform ni, kita ada tiga jenis online platform lah. Kita ada crowdfunding, kita ada e-wallet, kita ada marketplace. So crowdfunding ni dia lebih kurang macam platform yang memang khas untuk apa orang kata, untuk menjana dana lah. Dan contohnya Launchgood, Kitafan, MyClass. Kalau di marketplace pula kita ada di Shopee, kita ada di Lazada. Dan kalau di e-wallet kita ada di Touch 'n Go, kita ada di Snap and Pay, kita ada Grab. So selain daripada kempen-kempen yang kita kita laksanakan di medium ni, kita ada juga kolaborasi dengan medium-medium ni lah, dengan platform-platform ni lah. Dan salah satu contohnya adalah baru-baru ni kita kolaborasi dengan Grab untuk rezeki Ramadan, di mana donor ni dia boleh menyumbang melalui reward, Grab reward yang diorang kumpul, yang mereka kumpul ni. Contohnya kalau mereka ada lebih kurang 800 poin, 1,600 poin. So daripada 800 poin tu dia akan turn to dia akan jadi RM5.
So daripada RM5 tu yang akan disumbang. untuk disumbangkan kepada Islamic Relief Malaysia. So daripada kolaborasi di Grab, macam itulah Grab Reward. Oh, menarik. And then di Lazada pun kita ada kolaborasi juga, mana kempen kita telah dilaksanakan di Lazada for Good, dan juga kita berkolaborasi untuk Akustika Mubarak, konsert amal yang dibuat oleh Lazada, dan hasil daripada sumbangan konsert tu disumbangkan terus kepada Islamic Relief Malaysia. So selain daripada Lazada tu, kita ada kolaborasi dengan Shopee untuk Shopee Give Back. Shopee Give Back ni macam Shopee ni dia kita punya campaign, dia sediakan satu page. Dia sediakan satu page di mana donor ni dia boleh terus menyumbang dengan cara membeli barangan yang disenaraikan di page tu. Dia ada barangan penjagaan diri, barangan makanan kering, keperluan asal dan sebagainya. So donor ni dia beli, and then Shopee Supermarket dia akan rangekan untuk simpan di warehouse, dan daripada warehouse tu dia deliver terus kepada Islamic Relief Malaysia. Okay. So baru-baru ni kita telah agihkanlah barangan yang telah dihantar oleh pihak Shopee ni. Kita telah agihkan di Flat Sri Kota dan juga Rumah Panjang Jalan Ikan Mas. So seramai 200 family daripada B40, golongan B40 yang telah terima kita punya bantuan 31 Mei hari ini. Alhamdulillah. Itu modus operandi ataupun mekanisme bagaimana sumbangan-sumbangan sahabat-sahabat kita menerusi pelbagai platform, bukan bagi tunai, bukan wang cash saja, tapi macam-macam platform boleh sampai kepada penerima manfaat. Bila kita dengar ni pun kita macam alamak, rasa terinspirasi juga. Tapi saya rasa Brother Nazmi mesti ada cita-cita yang boleh dikongsikan bersama untuk jadikan sebagai sumber inspirasi kepada kita juga pendengar yang akan mendengar sekarang ni. Sisi mungkin ada cerita juga di charity shop kita, macam mana kisah-kisah menarik pengalaman di charity shop Islamic Relief Malaysia. Kejap lagi kita sambung second round ya. Okey, kita akan balik kejap kembali selepas Naja Mana Pagi Radio Kim. Inspirasi Infuria Islami. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya, ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ingin memiliki play school sendiri? Jom buka Kids Please Play School sekarang. Kids Please Play School ada sistem dan prosedur yang lengkap. Tak ada pengalaman pun boleh buat. Tinggal ikut je. Kids Please Play School Hybrid ini ada aplikasi tau. Ia memudahkan pengusaha, guru dan ibu bapa untuk melihat perkembangan pelajar. Lengkap dengan projek pembelajaran asas selama setahun. Apa tunggu lagi? Hubungi Kids Please Play School 019-660-0114. Kids Please Play School, the best place for your kids. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Infuria Islami. Alhamdulillah, IKIM Inspirasi Infuria Islami 9.51 minit pagi. Masih lagi bersama dengan kami berdua dan juga sahabat-sahabat kita dari Islamic Relief Malaysia, Brother Nazmi, Sisius yang sedang mencari-cari line tu. Tapi tak apa, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Sisius cuba cakap sikit agaknya. Kita line kita tu. Are we good to go? Okay. Apa kata cabut je terus earphone tu. Kita tengok macam mana, insyaAllah. Bismillah. Baik, apa pun pagi ni kita bersama Brother Nazmi dan juga Sisius bercerita tentang, kalau Sisius tadi cerita tentang charity shop yang terletak di tingkat bawah, Ibu Pejabat Islamic Relief Malaysia di Seksyen 9 Bandar Berbangi tu. Kat situ anda boleh bawa pre-loved items anda di rumah tu untuk kita sumbangkan ataupun letak di situ. Orang beli dan pembelian tersebut, keuntungan akan dibawakan ataupun dijayakan menerusi kempen-kempen Islamic Relief Malaysia. Macam mana Sisius, okey ke kita? Masya Allah. Okey, tak apa. Okey, cuba cakap. Okey. Cuba try. Dengar ke suara kami? Dengar. Boleh. Mari boleh kita teruskan. Cerita sikit apa yang menarik pengalaman Sisius di charity shop Islamic Relief. Okey.
banyaklah pengalaman menarik and yang kita boleh jadikan inspirasi. Boleh dengar tak? Boleh teruskan. Boleh. Jadikan inspirasi. Baru-baru ni kita ada Selangor banjir besar. Banyak-banyak lagi lah tempat terjejas semua. Kita ada pengunjung charity shop ni, dia ada inisiatif sendiri nak membantu juga. Dari segi so dia datang beli pakaian terpakai yang masih elok. Dia beli dalam bentuk bundle yang banyak. Ada orang hantar sendiri ke tempat-tempat masa-masa banjir. Masa banjir. Dia datang, dia beli, minta. Okey, mana sebab dia tahu apa yang kita terima kat sini adalah amanah daripada orang ramai untuk dijual. Betul. Jadi kita semua pengunjung-pengunjung yang datang nak membantu masa banjir ni, dia datang dia akan beli sebab dia tahu itu adalah amanah orang untuk dijual, jadi dia akan beli dan dia gunakan balik barang-barang hasil yang kita jual dekat charity sini. Kalau ada pampers semua, barang dapur, pakaian, diorang akan beli dan diorang akan hantar sendiri tempat masa banjir. Okey. Jadi kita nak educate jugalah penyumbang kita di mana setiap hari kita di charity shop menerima banyak sangat barang pakaian, barang kita punya sangat banyak. Tapi antara banyak-banyak tu bila kita dah sort, kita dah pilih-pilih, 70% terpaksa dijual. Alamak. 70% terpaksa dijual. Dia buang okey. Sebabnya kemungkinan mereka tak tahu kita kat sini kita terima barang untuk dijual balik. Mungkin kita terima barang untuk recycle. Jadi kita nak ingatkan para penyumbang barang yang terpakai, kita hanya terima barang untuk jualan sahaja. Jadi sebelum nak hantar barang kat kita tu, buka almari, tengok baju, kalau ada kuning ke apa, cuba cuci dulu. Okey, cuba cuci dulu. Hantar kat kita. Tapi kalau tak hilang, apa yang hantar? Sebab kita, pembeli kita ni dia pun menderma. Okay, jadi dia nak beli barang yang terbaik. Jadi kalau kata dia nak bagi dekat orang, nak bagi bantuan dekat orang pun, dia nak pastikan bagi barangan yang baik, yang elok. Jadi kalau kita kan, kita terima barangan yang lusuh, rosak lah, kita ni dah lah tengah sedih, rumah kena banjir. Lepas tu terima baju-baju lusuh, buruk, semua kan. Mesti kita rasa sedih, kenapa terima benda-benda macam ni kan. Rasa tak? Jadi kita nak ingatkan para penyumbang kita, kalau nak menghantar barang tu, cek dulu kondisi barang. Kalau kata hantar beg, beli beg bilik mahal dah ni. Mahal beg ni saya beli 3,000 dah mahal dah. Tapi beg bilik ni tak pakai, dia crack. Terabur dia punya kulit-kulit tu hancur jatuh kan. Jadi cek dulu. Cek dulu kondisi barang baru hantar kat kita. Sebab kadang kita terima barang, dia kata, oh wow, beg jenama mahalnya. Kita buka-buka, yang pegang sikit pun dia tu dah lerai. Terlerai. Okeylah, sebab dah lama kan. Apa penting kena cek dulu lah kan. Macam Brother Nazmi, boleh tak kongsikan kisah-kisah inspirasi kepada kita semua, kepada daripada penyumbang lah yang selama ni Brother Nazmi berhadapan pengalamannya? Dari segi penyumbang, okeylah, masa tu 2019 ataupun 2020 macam tu. Kisahnya lah yang saya ingat lah. Kisahnya berlaku di charity shop. Masa saya berada di charity shop tu, ada satu keluarga yang datang di charity shop lah. Ada parents, ibu, ayah dan juga anak. Parents tu muda lagi lah, dalam lewat 30-an ataupun awal 40-an macam tu. And then dia ada anak 2 orang. Ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Yang lelaki yang sulung lah, yang bungsu perempuan. Dan anak dia kecil-kecil lagi, dalam sekolah rendah macam tu. And then dia datang, dia kata dia nak buat sumbangan
buat sumbangan untuk kempen Islamic Relief Malaysia lah. Okay. And then kita borak dengan dia kan. And then si ayahnya tu cakap dekat saya, dia kata ini penyumbang dia, anak dia. Anak dia yang nak buat sumbangan. Si cilik tu, 2 orang tu. And then anak dia nak buat sumbangan. And then anak dia keluarkanlah duit untuk buat sumbangan tu kan. Dia keluarkanlah duit daripada sampul raya tu. Allah, sampul raya Allah. Sampul raya tu dia keluarkan. And then kita pun kira depan tu apa semua kan. And then borak-borak lah dengan si ayahnya kan. Dan si ayahnya bagi tahu actually sebenarnya ni duit ni memang duit yang diorang kumpul masa raya itu. So diorang kumpul nak beli mainan apa semua kan. So sebelum pada pergi dekat Islamic Relief Charity Shop tu, si ayahnya bagi tahulah, si ibu pun bagi tahu juga dekat anak dia yang dia beritahulah yang ramai lagi orang susah kat luar sana apa semua kan. So apa kata kalau guna duit ni untuk kita menyumbang bagi pada orang susah apa semua, tolong orang apa semua. Mula-mula si anak dia ceritalah kan, kita pun dengar kan. Dia katalah mula-mula si anak ni, si abang dengan adik ni, dia susah sikit lah nak terima kan, sebab dia dah kumpul lama. Lepas tu dah tidur bayang mainan kan. So jadi bila diterapkan macam tu, so si anak pun setujulah dengan ni. Dia pun bagi. So saya pun fikir daripada situ peranan ibu, peranan ayah, peranan keluarga sebenarnya sangat besar kan? sangat membantu untuk mendidik anak-anak supaya nak terapkan nilai kasih sayang, nilai misi kemanusiaan dalam diri walaupun daripada kecil kan. Dia bagi tahu yang ramai lagi orang susah kat luar sana. Kita pun bagi tahu juga kempen-kempen kita ni untuk apa dan sebagainya. So mereka faham. So dua-dua tu happy lah. So gembira. So untuk memberi. So saya harap itu jadi inspirasi lah pada anak-anak, untuk ibu bapa. Tahniah pada ibu bapa yang sentiasa menjadi inspirasi untuk anak-anak, sentiasa memberi juga dan membantu mereka yang memerlukan, terutamanya dan khususnya bersama Islamic Relief Malaysia. Baik, terima kasih tetamu-tetamu kita, Brother Ahmad Nazmi Adnan dan juga Sis Yusmarwati Yusof atas perkongsian yang menarik ini. Kita jumpa lagi Kita jumpa dekat charity shop Islamic Relief nanti Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dia. Dan jangan lupa layari islamic-relief.org.my sama-sama brother, dan juga layari semua media sosial Islamic Relief Malaysia untuk dapatkan maklumat terkini berkaitan kempen-kempen, termasuk kempen kurban. Ya, dah jam 10 pagi, jadi kami mohon undur diri. Terima kasih kepada semua atas perhatian ini.